Selamat pagi kepada semua murid-murid. Selamat mengikuti kelas PDPR Pendidikan Moral tahun 5. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan baik selalu. Baiklah, pada hari ini cikgu akan memulakan pengajaran Pendidikan Moral tahun 5 bagi tahun 2021. Murid-murid, sebelum ini, cikgu telah menerangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan dan isi kandungan yang terkandung di dalam Sukatan Pendidikan Moral tahun 5. Baiklah, hari ini kita akan lihat kepada unit yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam unit ini ada beberapa tajuk kecil. Hari ini, kita akan lihat kepada tajuk yang pertama, iaitu keunikan masyarakatku. Pada akhir PDPR nanti, murid-murid dapat mengetahui 5 ciri masyarakat di Malaysia. Kedua, mengetahui 5 amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan 5 kepentingan amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Baiklah. Cuba murid-murid lihat kepada gambar yang telah diberikan. Murid-murid tidak perlu risau kerana gambar ini terdapat di dalam buku teks Pendidikan Moral pada muka surat 1. Murid-murid juga boleh melayari pautan link buku teks digital yang telah disediakan oleh pihak KPM. Baik, kita teruskan pengajaran pada hari ini. Cuba murid-murid ingat semula. Pertama, sebutkan jenis-jenis agama dan kepercayaan di Malaysia. Kedua, sebutkan nama tempat-tempat ibadat di Malaysia. Ketiga, sebutkan jenis-jenis pakaian tradisional bagi setiap kaum di Malaysia. Berdasarkan daripada soalan ini, murid boleh menggunakan gambar di sebelah kanan untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Baiklah, berdasarkan daripada gambar ini, cuba kamu sebutkan jenis-jenis agama dan kepercayaan yang terdapat di Malaysia. Ya, agama dan kepercayaan yang terdapat di Malaysia ialah agama Islam, kedua, agama Hindu, ketiga, agama Buddha, keempat, agama Sikh, kelima, agama Kristian dan juga agama animisme yang dianuti oleh masyarakat di negeri Sarawak. Kedua, tempat-tempat ibadat di Malaysia. Murid-murid boleh lihat di dalam gambar terdapat 4 tempat ibadat yang biasa kamu lihat di Malaysia. Pertama, tokong. Kedua, masjid. Ketiga, gereja. Dan keempat, kuil. Sebutkan jenis-jenis pakaian tradisional bagi setiap kaum di Malaysia. Cuba murid-murid lihat di dalam gambar. Apakah nama pakaian tradisional bagi setiap kaum di Malaysia? Betul. Ada yang memakai baju Melayu, ada juga yang memakai baju kurung, ada juga yang memakai cheongsam dan juga ada yang memakai sari. Baiklah. Cikgu berharap murid-murid dapat mengetahui jenis-jenis agama dan kepercayaan di Malaysia serta nama-nama tempat ibadat di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengetahui
dan menambahkan ilmu mengenai agama-agama yang terdapat di Malaysia serta nama tempat-tempat ibadat di Malaysia. Mari kita lihat kepada tajuk yang seterusnya, iaitu keistimewaan masyarakatku. Baiklah, gambar ini juga terdapat di dalam buku teks pendidikan moral, yang di mana pada tahun ini murid-murid boleh melayari pautan link buku teks digital yang disediakan oleh pihak KPM. Baiklah, daripada gambar ini, murid akan lihat, murid perlu baca dan fahami, lihat, baca dan fahami apa yang terkandung di dalam keistimewaan masyarakat di Malaysia. Baiklah, kita lihat kepada contoh yang pertama, iaitu murid yang beragama Islam. Baik, apa yang dikatakan oleh murid ini mengenai agama Islam? Agama saya menyeru penganutnya sentiasa memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya. Keprihatinan ditunjukkan secara ikhlas. Oleh itu, kami dapat menjalinkan hubungan yang erat. Maksud di sini, penganut agama Islam, ia mengamalkan amalan memberikan kesedekah kepada orang yang memerlukan. Siapa orang yang memerlukan itu? Contohnya orang miskin, orang yang ditimpa kesusahan dan juga orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Dengan amalan ajaran agama Islam, melalui amalan bersedekah, faedah yang dapat kita perolehi ialah penganut agama Islam dapat menjalinkan hubungan yang erat kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Seterusnya kita akan lihat kepada murid yang beragama Buddha. Agama saya mengajar penganutnya supaya bercakap benar. Keharmonian masyarakat dapat diwujudkan kerana kami jujur dalam pergaulan antara satu sama lain. Maksudnya di sini, penganut agama Buddha mengamalkan bercakap benar ketika bersama dengan orang lain. Dengan amalan ini, penganut agama Buddha akan bersikap jujur di antara satu sama lain. Ketiga, kita lihat apa yang dikatakan oleh penganut agama Hindu. Agama saya meminta penganutnya menghormati orang tua dan juga orang lain. Oleh itu, kami dapat hidup dengan aman damai dalam masyarakat yang berbilang kaum. Maksudnya, penganut agama Hindu mengamalkan sikap menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua. Dengan menghormati orang lain, terutamanya orang tua, hal ini dapat mewujudkan keadaan aman dan damai di dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya kita akan lihat kepada penganut agama Sikh. Agama saya mendidik kami supaya bersikap adil terhadap semua orang. Oleh itu, kami dapat bergaul mesra dengan sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa, agama dan juga taraf. Hubungan mesra sesama kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Maksudnya di sini, penganut agama Hindu
menghendaki penganutnya supaya sentiasa bersikap adil kepada semua orang. Hal ini dapat mewujudkan anggota masyarakat yang sentiasa bergaul mesra dengan sesiapa sahaja. Baiklah murid-murid, kita lihat apa yang dikatakan oleh penganut agama yang seterusnya. Tahukah murid-murid apakah agama bagi kaum ini? Kaum ini merupakan kaum Iban yang kebanyakannya tinggal di Sarawak. Kita lihat apa yang dikatakan oleh murid yang berasal daripada kaum Iban ini. Agama saya menyarankan kami berbaik-baik dengan semua orang. Amalan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa penganut ataupun masyarakat kaum Iban mengamalkan amalan berbaik-baik dengan semua orang. Faedah yang kita dapat perolehi dengan mengamalkan sikap berbaik-baik dengan semua orang dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Baiklah, murid-murid, dapatlah kita lihat di sini bahawa Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang bangsa. Setiap kaum, setiap bangsa mengamalkan agama yang berbeza mengikut kepercayaan masing-masing. Mari kita saksikan apa pula ciri bagi masyarakat di Malaysia. Berdasarkan daripada peta buih ini, kita dapat kenal pasti 5 ciri masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, hidup berkelompok. Apa yang dimaksudkan dengan hidup berkelompok? Hidup berkelompok bermaksud semua anggota masyarakat akan hidup dalam satu tempat dengan aman dan damai. Kedua, ciri masyarakat yang kedua iaitu mempunyai pelbagai budaya. Di Malaysia, kita mempunyai pelbagai kaum, agama dan budaya. Setiap kaum mempunyai budaya masing-masing. Contohnya, kaum Melayu. Apa yang dikatakan sebagai budaya bagi kaum Melayu? Contohnya, orang Melayu akan memberikan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Bukan sahaja di rumah, tetapi orang Melayu juga akan memberikan salam kepada orang-orang yang bertemu dengannya. Ketiga, ciri-ciri masyarakat majmuk iaitu mempunyai interaksi sesama masyarakat. Malaysia mempunyai anggota masyarakat yang sentiasa berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Contohnya, orang Cina boleh berbual-bual ataupun berkomunikasi dengan orang India, manakala orang India pula boleh berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang Melayu. Keempat, ciri masyarakat majmuk yang keempat, mempunyai semangat perpaduan. Malaysia terkenal dengan perpaduan kaum di negara ini. Semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat di Malaysia boleh dilihat melalui acara-acara keramaian seperti rumah terbuka dan juga perayaan. Kelima, ciri masyarakat majmuk iaitu mempunyai perbezaan agama dan bahasa. Dalam sesebuah masyarakat majmuk, semestinya
di dalam anggota di dalam masyarakat itu terdapat kepelbagaian dan perbezaan agama dan bangsa. Cikgu harap murid-murid dapat memahami ciri-ciri masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Ciri-ciri ini juga merupakan keistimewaan dan keunikan bagi masyarakat di Malaysia. Baiklah, kita teruskan kepada apakah yang dimaksudkan dengan amalan ajaran agama atau kepercayaan bagi setiap kaum dan agama yang dinyatakan. Cuba kita lihat pada jadual yang diberikan. Bagi kaum Melayu, agama Islam, amalan yang mereka praktikan iaitu memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya. Apakah kepentingan faedahnya dapat menjalinkan hubungan yang erat? Baiklah, perkara ini cikgu telah ajar pada permulaan tadi mengenai amalan ajaran agama atau kepercayaan yang dianuti oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Cikgu berharap murid-murid dapat membaca, memahami dan meneliti semula apakah agama yang dianuti selama ini, yang diamalkan selama ini memberikan faedah kepentingan kepada diri kita sendiri. Baiklah, saya akan teruskan kepada latihan. Baik, setelah selesai kamu menonton video pengajaran cikgu ini, cuba kamu jawab soalan yang diberikan di dalam Google Form. Kemudian, cikgu minta kamu menyalin nota yang diberikan di dalam buku tulis pendidikan moral. Jangan lupa ya, letakkan hari ini iaitu hari Rabu dan tarikhnya pada 27 Januari 2021. Pastikan kamu menggunakan buku nota kecil ya yang dikhususkan untuk pendidikan moral. Nota yang perlu kamu salin ialah ciri-ciri masyarakat majmuk, iaitu peta bui yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. B. Amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni seperti yang cikgu tunjukkan di dalam jadual 1. C. Kepentingan amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni juga tidak terdapat di dalam jadual 1. Baiklah, cikgu berharap murid-murid dapat memahami tajuk pengajaran cikgu mengenai keunikan masyarakatku, bermaksud keunikan masyarakat majmuk di Malaysia. Selamat menjawab latihan yang telah saya berikan nanti, dan sekiranya murid-murid ada masalah ataupun ada apa-apa kemusykilan, murid-murid boleh lihat semula video pengajaran saya ini untuk menambahkan pemahaman kamu mengenai tajuk keunikan masyarakatku. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Sekian, terima kasih.